Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita meneruskan kembali tafsir surah Al-Kahfi kita, dan kita pun sudah berada di hujung-hujung surah Al-Kahfi. Hanya ada dua sahaja perkara ataupun tema yang masih berbaki daripada surah Al-Kahfi ini. Yang pertama ialah kisah Zulkarnain. Yang kedua ialah penutup surah Al-Kahfi ini berkenaan dengan balasan baik, balasan orang beriman dan sebaliknya. Baik, jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk ayat yang ke-83 dan seterusnya, di mana ayat ini adalah permulaan bagi kisah Zulkarnain yang dibicarakan dalam surah Al-Kahfi. Seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu insya-Allah, dan kemudian kita akan lihat maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Shadaqallahul azim. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka," dan mereka bertanya kepada kamu iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu maksudnya ialah siapa dia? Iaitu orang-orang kafir Quraisy yang kita telah sebutkan sebelum ni, ya, di mana surah Al-Kahfi ini adalah jawapan bagi tiga pertanyaan yang dikemukakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka maksudnya ialah kafir Quraisy bertanya pada kamu, maksudnya ialah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Zulkarnain. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'atlu, aku akan membacakan, alaikum, ke atas kamu, iaitu kepada kamu, minhu dzikra, sedikit daripada perihalnya, sedikit daripada ceritanya. Jadi kisah tentang Zulkarnain ini banyak, tetapi Allah Ta'ala kata minhu. Minhu maksudnya sebahagian sahaja, hanya sebahagian sahaja yang diberitahu. Sebab apa? Sebab yang penting ialah kisah dalam Quran ini, yang penting ialah pengajarannya. Adapun perincian-perinciannya itu, mana yang dapat kita garap maka kita ambil lah. Mana yang tak dapat tu tak perlulah kita menyibukkan diri tentangnya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita tentang Zulkarnain, ya, dan ini adalah sebagai jawapan, sebagaimana kita sebutkan, sebagai jawapan kepada orang-orang kafir Quraisy. Pada awal surah Al-Kahfi dahulu kita telah terangkan, ya, bahawa orang-orang musyrikin Quraisy
mereka telah pergi ke Madinah dan bertanya kepada orang-orang Yahudi di Madinah, betul ke Muhammad, ada seorang yang bernama Muhammad yang mengaku bahawa dia adalah Nabi, dia adalah Rasul, betul ke dia ni Nabi atau Rasul? Maka orang Yahudi kata, kalau kamu nak tengok dia tu betul Nabi atau Rasul, kamu tanya pada dia 3 perkara. Kalau dia boleh jawab, maka benarlah dia adalah Nabi ataupun Rasul. Apa dia 3 perkara? Iaitu yang pertama berkenaan dengan Ashabul Kahfi, yang kedua ialah berkenaan dengan Zulkarnain, kemudian yang ketiga ialah berkenaan dengan roh, berkenaan dengan roh. Jadi ini jawapan bagi soalan yang kedua, iaitu tentang Zulkarnain, Jadi orang-orang Yahudi itu bertanya pun, orang-orang musyrikin Quraisy tanya pada Nabi SAW pun adalah kerana memang diajar oleh Yahudi yang ajar mereka, suruh tanya 3 perkara tersebut. Cuma dari segi kedudukan, kisah Zulkarnain ini diletakkan selepas kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa rahsia dia sebenarnya? Apa rahsia dia? Dia mesti ada rahsia. Quran ni penuh dengan rahsia, kan? Ada kalanya Allah Ta'ala bagi kita tahu rahsia tersebut, ada kalanya kita tak tahu, tapi generasi Allah Ta'ala simpan untuk generasi akan datang. Mungkin ada ahli tafsir yang kemudian, yang memang dia fikir, dia kaji apa semua, dia jumpa rahsia yang tak ditemui oleh ulama sebelumnya. Jadi setiap zaman ada saja ilmu baharu yang Allah Ta'ala ajarkan menerusi Al-Quran. Jadi apa rahsianya? Kenapa diletakkan kisah Zulkarnain selepas daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir? Kata Al-Biqai dalam kitab Nazmud Durar, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, dia cerita tentang perjalanan untuk menuntut ilmu, kan? Perjalanan untuk menuntut ilmu, permusafiran untuk menuntut ilmu. Sedangkan kisah Zulkarnain, dia adalah perjalanan untuk jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Zulkarnain kisahnya nanti dia akan cerita, memang dia berjalan, bermusafir, tapi tujuannya adalah untuk jihad fisabilillah. Oleh kerana ilmu itu ialah asas bagi jihad, maka dikedepankan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan dikebelakangkan, dikemudiankan kisah Zulkarnain. Sebab bukan jihad dulu baru ilmu, tak, dia ilmu dulu baru jihad. Kalau jihad tanpa ilmu tu yang jadi macam ISIS dan sebagainya, dan golongan-golongan lain lah yang berjihad tanpa ilmu. Itu rahsia dia, kata Al-Biqai dalam kitabnya Nazmud Durar. Baik, kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala kata wa yas'alunaka, dan mereka bertanya pada kamu. Kalau kita lihat, fi'il yang digunakan ialah fi'il mudhari', present tense, kan? Orang Kuala Selangor kata present tense. Jadi fi'il mudhari' atau present tense ni, dia menunjukkan sekarang. Sekarang. Tapi kan soalan ni, pertanyaan orang kafir Quraisy ni sebelum ayat ni turun. Dia ditanya dulu, kemudian baru turun ayat. Jadi apa rasionalnya Quran ini turun dengan, ayat ni turun dengan fi'il mudhari'? Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala kata digunakan fi'il mudhari' dalam ayat ini kerana 2 sebab. Pertama ialah supaya nak menghadirkan, maknanya kita bila kita baca tu, kita menghadirkan cerita tu seolah-olah berlaku sekarang. Sebab itulah digunakan fi'il mudhari', supaya dirasakan macam sekarang, macam kita gambarkan sekarang, kan? Kita bayangkan orang-orang musyrikin Quraisy bertanya pada Nabi SAW, seolah-olah ada depan mata kita. Jadi kenalah dengan penggunaan fi'il mudhari'. Yang kedua ialah kerana nak menunjukkan bahawa desakan orang-orang musyrikin Quraisy itu berterusan sehinggalah ketika ayat ni turun. Jadi oleh kerana desakan nak tahu jawapan tu, orang-orang musyrikin Quraisy mendesak Nabi SAW supaya Nabi SAW berikan jawapan, dan desakan tu berterusan sehinggalah pada waktu ayat ni turun. Jadi pada waktu ayat itu turun, wa yas'alunaka, digunakan fi'il mudhari' yang menggambarkan ketika itu pun masih ada permintaan untuk jawapan soalan tersebut, ada pertanyaan tersebut. Baik, kemudian dalam ayat ini jelas Allah Ta'ala menyatakan namanya Zulkarnain. Nama ke, gelaran ke, ikutlah.
Ya, Zulkarnain. Maka di sini para ulama tafsir bahas panjang lebar lah tentang Zulkarnain. Zi tu sebab ada an jadi zi. Kalau tak ada an tu jadi zu lah, sama aja. Zulkarnain, Zilkarnain sama saja. Tapi sebab ada an jadi zi, dia tukar jadi zi. Zu ataupun zi maksudnya ialah yang memiliki. Kan? Macam kita kata Zul Jalali wal Ikram. Kalau ada ya jadi za pula. Ya Zal Jalali wal Ikram. Za maknanya yang memiliki al jalal, ketinggian, wal ikram dan kemuliaan. Jadi zu, za, zi maksudnya ialah yang memiliki. Al-Qarnain maksudnya dua tanduk. Itu literal meaning, makna dari segi bahasa. Persoalannya ialah kenapa dipanggil lelaki tersebut sebagai Zulkarnain. Kenapa dipanggil Zulkarnain? Maka banyaklah tafsiran para ulama. Ya. Riwayat yang sahih dari Mujahid mengatakan bahawa sebelum tu, itu nanti dulu. Jadi Zulkarnain ini banyak ni pendapat ni. Ada yang mengatakan bahawa Zulkarnain itu dinamakan dengan Zulkarnain yang memiliki dua tanduk kerana dia mengikat rambutnya tu dengan dua ikatan. Jadi kelihatan seperti tanduk. Macam kita tocangkan anak kita lah, kan? Saya suka tocangkan anak dua. Nampak comel kan? Jadi nampak macam dua tanduk. Ini disebutkan oleh Imam As-Sa'labi. Ini bukannya main-main kan, tocang-tocang ni. Memang ada disebutkan oleh Imam As-Sa'labi, ya, bahawasanya lelaki tersebut, lelaki yang hebat dalam cerita ni, yang menguasai dunia ni, dipanggil Zulkarnain kerana dia mengikat rambutnya menjadi dua. Jadi kelihatan seperti tanduk, maka orang memanggillah Zulkarnain. Ini dululah, sekarang kalau lelaki buat macam ni, pelik sungguh lah kan. Manakala Wahab bin Munabbih mengatakan bahawa memang dia ada tanduk. Memang ada sedikit tanduk. Dalam tafsir Ibn Kathir, ya, ada disebutkan bahawa di kepalanya itu memang ada dua bahagian yang tembaga. Wallahualam macam mana, wallahualam tak pastilah. Tapi Wahab bin Munabbih kata macam tu. Di bahagian atas kepala dia ni ada dua bahagian yang bersalut ke macam mana, wallahualam, dengan tembaga. Mungkin sebab banyak perang dan sebagainya, pernah pecah kepala ke apa ke, maka ditampal, wallahualam. Imam Ibn Kathir juga menukilkan daripada Wahab bin Munabbih, yang menukilkan daripada setengah ahli kitab, maknanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan bahawa dinamakan Zulkarnain itu kerana dia menguasai Rom dan Parsi. Jadi Rom dan Parsi ni dua kuasa besar. Macam sekarang ni macam Rusia dengan US lah, kan? Jadi kuasa besar bolehlah dikatakan sebagai tanduk. Ni tanduk dunia, maknanya kuasa besar dalam dunia. Ketika itu ada dua tanduk dunia, maksudnya dua kuasa besar, iaitu Rom dan Parsi. Rom di sebelah Eropah, dan Parsi Iran lah sekarang ni, Iran, Iraq dan sebagainya. Jadi oleh kerana Zulkarnain menguasai dua-dua, tu dipanggil Zulkarnain. Ini kata sebahagian ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Dan ada riwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Habib bin Abi Thabit, daripada Abu Tufail, Sayyidina Ali ditanya tentang Zulkarnain. Maka kata Sayyidina Ali, Zulkarnain itu ialah hamba Allah yang sentiasa menasihat orang lain kerana Allah Ta'ala. Maknanya rajin, banyak berdakwah. Dan dia mengajak kaumnya supaya menyembah Allah Ta'ala. Lalu kaumnya telah pukul dia sehingga di atas kepalanya, maka mati dia. Lalu Allah Ta'ala hidupkan sekali lagi dia, dan dia dakwah kaumnya, dan kaumnya pukul sekali lagi di atas kepalanya, maka mati dia. Maka kerana itu dipanggil memiliki dua tanduk, sebab dia pukul dua kali. Wallahualam. Ini saya baca je lah. Ya, kemudian ada lagi tak pendapat lain? Itulah cukup. Ya. Yang tepat di sisi Syekh Tantawi rahimahullahu taala, pendapat yang lebih tepat di sisi Syekh Tantawi, dan juga ada disebutkan oleh Imam Hafiz Ibn Hajar, maksud Zulkarnain itu ialah
ataupun lelaki itu dipanggil Zulkarnain ialah kerana dia telah sampai ke hujung timur dan hujung barat. Jadi hujung timur itu satu tanduk, hujung barat satu tanduk yang lain. Zulkarnain maksudnya yang menguasai timur dan barat. Mudah faham. Ini yang rajih, yang lebih tepat di sisi Syekh Tantawi rahimahullah taala, dan mudah difahami. Kalau yang tadi tu susah nak faham. Kan? Kemudian tentang orang tu, Zulkarnain itu banyak pendapat ulama, ya. Banyaklah pendapat ulama yang ulama kemukakan. Ya, okey. Syekh Tantawi rahimahullah taala setelah dibaca apa semua pendapat-pendapat semua itu, kata Syekh Tantawi mungkin, ni pendapat dia, mungkin yang paling tepat sekali ialah pendapat Abu Raihan Al-Biruni dalam kitab Al-Athar Al-Baqiyah Anil Qurunil Khaliyah, di mana kata beliau Zulkarnain itu ialah Abu Quraib Al-Humairi. Abu Quraib Al-Humairi, ini nama dia lah. Zulkarnain gelaran saja. Kata Abu Raihan, kata beliau pendapat ini yang lebih tepat. Kerana apa? Kerana raja-raja Yaman, mereka memang biasa menggunakan gelaran Zu. Bagi contohlah, contohnya Zu Nawas, Zu Yazin dan sebagainya. Jadi kalau ikut Abu Raihan, maknanya Zulkarnain ini asal keturunan Yaman. Wallahu alam. Tapi itulah yang kata Syekh Tantawi, itu yang paling hampir, inilah makna kata paling tepat. Dan ini secara tidak langsung menolak dakwaan setengah orang. Bukan zaman sekarang je, dulu lagi dah ada dakwaan ini yang mengatakan bahawa Zulkarnain ini ialah Alexander the Great. Salah. Alexander the Great bukan Zulkarnain. Yang dikatakan bahawa dialah yang membina kota Iskandariah, kota Alexandria dan sebagainya, itu adalah salah. Kenapa? Apa bukti salahnya? Ini Imam Ibn Kathir mengatakan bahawa Alexander the Great itu dia adalah anak kepada Filis Al-Maqduni. Ya, orang Rom, orang putih lah. Orang Rom. Dan sedangkan Zulkarnain yang dalam kisah Al-Quran ni ialah Al-Azraqi. Maknanya orang Arab lah. Al-Azraqi. Dan dikatakan bahawa Zulkarnain ini dia pernah bertawaf bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim tu orang pertama yang membina Kaabah selepas malaikat lah. Setelah malaikat bina, kemudian banjir besar zaman Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim yang betul-betul bina balik. Jadi dia sempat bertawaf dengan Nabi Ibrahim. Maknanya zaman dia zaman awal lagi, lebih awal daripada Alexander. Alexander tu nama dia Iskandar, anak lelaki kepada Filis Al-Maqduni Al-Yunani, orang Yunan, orang Rom lah. Dan dia adalah anak murid serta menteri kepada Aristotle, ahli falsafah Yunani, orang Rom. Tetapi yang yang Zulkarnain dalam Quran, dia bukan. Sebab kalau Iskandar Zulkarnain, kata Imam Ibn Kathir, ya, hidupnya adalah lebih kurang 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Sedangkan kalau yang Zulkarnain, yang betul-betulnya Zulkarnain, dia hidup pada zaman Nabi Ibrahim, awal lagi. Dia hidup pada zaman Nabi Ibrahim, lebih awal daripada itu. Ya, Nabi Ibrahim kan antara yang mana kata awal lah, jauh beza dengan Nabi Isa AS. Nabi Isa dah dekat-dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir, dan dinukilkan jugalah daripada ulama dan sebagainya. Dan kata kalau ikut Syekh Tantawi pula, Syekh Tantawi punya jawapan, bagaimana dia nak menafikan bahawa Zulkarnain itu bukan Alexander. Kata Syekh Tantawi rahimahullah taala, Alexander itu adalah wathani. Wathani ni penyembah batu. Dia bukannya orang mukmin.
Dia ni kafir, menyembah batu. Wallahu alam. Ni setakat yang ada dalam tafsir Tontawi, dia kata kana wathaniyan. Penyembah batu, penyembah berhala. Dan satu lagi saya pernah juga baca, kalau kita tengok sejarahnya, kejayaannya, Zulkarnain memang Allah Ta'ala beritahu jelas dia menguasai timur dan barat. Tetapi kalau Alexander the Great, dia tak sampai tahap macam tu. Hanya beberapa tempat je yang dikuasai. Macam Malaysia contohnya, dia kuasai tak? Tanah Melayu dia tak kuasai. Dia tak menguasai sampai ke Afrika ke apa, tak ada. Jadi lain lah. Jauh beza. Nampak macam sama sikit-sikit je. Biasalah tu, kadang-kadang ada dua karakter dalam sejarah yang nampak kelihatan sama, tapi sebenarnya tak sama. Jadi Zulkarnain bukan Alexander the Great, walaupun ada sikit-sikit persamaan. Yang paling ketara ialah Zulkarnain ialah orang yang mukmin. Bahkan dia ni orang yang Allah Ta'ala beri ilham pada dia. Dia mendapat ilham, ilmu pada Allah Ta'ala. Sedangkan Alexander dia belajar daripada Aristotle, ahli falsafah. Ahli falsafah ni guna otak sendiri. Ya. Kemudian ulama juga berbeza pandangan tentang status kenabian Zulkarnain. Adakah Zulkarnain ini nabi ataupun hanya sekadar orang soleh atau bagaimana? Ya. Imam Ibn Hajar mengatakan ada sebahagian ulama kata dia nabi. Dia nabi. Sebab nanti kalau kita tengok dalam ayat dalam ni, Allah Ta'ala bagi tahu pada dia. Mana? Qulna ya Zulkarnain. Kami berkata, wahai Zulkarnain. Macam seolah-olah dapat wahyu. Tapi ulama kata ilham. Tapi mana kata adalah juga dalil bagi yang mengatakan dia nabi. Sebab Allah kata qulna ya Zulkarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Zulkarnain, kamu ada pilihan. Sama ada kamu mengazab orang-orang yang kafir ni atau kamu berlaku baik kepada mereka. Jadi seolah-olah dia dapat wahyu. Jadi di situ ada dalil untuk orang yang kata, ulama yang mengatakan dia nabi. Tapi bukan nabi lah. Nanti kita akan cerita apa maksud ayat tersebut. Jadi ada yang mengatakan dia nabi. Ibn Hajar juga kata ada ulama yang mengatakan dia adalah malaikat. Malaikat pun ada. Tapi itu hanya sekadar pendapat lah. Dan ada juga yang mengatakan bahawa dia orang biasa, cuma dia adalah keturunan raja. Itu yang ketiga. Maknanya dia keturunan raja. Dan saya lebih cenderung pada pendapat Syekh Tontawi. Ini kita anggap sebagai pendapat keempat. Imam Syekh Tontawi mengatakan bahawa Zulkarnain itu hanyalah seorang hamba Allah yang soleh. Orang biasa, tapi dia soleh. Lalu Allah Ta'ala berikan dia ilmu. Nanti kita akan baca bahawa Allah Ta'ala kata wa ataina min kulli syai'in sababa. Allah bagi pada dia ilmu. Dengan ilmu tersebut dia berjaya. Okey. Baik. Kemudian Zulkarnain ini memang ternyata memang dia menguasai dunia. Satu riwayat yang sahih dari Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan, Imam Mujahid ini anak murid Ibnu Abbas. Kata beliau, raja yang menguasai timur dan barat ini hanya 4 orang sahaja. Dalam dunia ni hanya 4 orang sahaja yang menguasai timur dan barat. Maksudnya seluruh dunia. Sebesar-besar kerajaan pada zaman sekarang pun dia tak boleh menguasai seluruh dunia, kan? US sebagainya tak ada. Ada negara-negara tak ikut US. Rusia contohnya, ada negara-negara tak ada siapa pun yang menguasai seluruh dunia timur dan barat. Melainkan 4 orang. 2 daripadanya mukmin, kata Imam Mujahid. 2 daripadanya, 2 yang lain adalah kafir. Yang mukmin, ini semua tahulah, Nabi Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain. 2 ni saja. Nabi Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain, 2 orang mukmin. Manakala yang 2 yang kafir yang menguasai dunia ialah pertama, ni nama dia susah sikit, Bukhtunassar. Bukhtunassar. Dan yang kedua Namrud. Namrud semua tahulah. Namrud yang mencampak Nabi Ibrahim dalam api. Yang pertama tu Bukhtunassar. Ini kisahnya pun panjang, kita tak payah ceritalah, hanya nama saja kita tahu. Jadi Bukhtunassar dan Namrud, 2 raja yang kafir yang Allah Ta'ala bagilah dia menguasai dunia. Walaupun Allah Ta'ala tak redha dengan mereka. Sebab mereka ni kafir. Jadi itulah 4 orang. Lepas tu tak ada orang yang menguasai seluruh dunia. Tak ada. Kalau ada pun
Mana kata pada zaman Imam Mujahid tu setakat yang dia bagi tahu 4 je lah. Dan kalau ada lepas tu mana kata itu di luar pengetahuan Imam Mujahid lah. Kan? Kita tak katalah Imam Mujahid dia dah merangkumi semua 4 tu adalah sampai kiamat, taklah. Okey, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna makkanna lahu fil ard. Inna, sesungguhnya kami, makkanna, kami telah berikan kekuasaan lahu, kepadanya, iaitu pada Zulkarnain, fil ard, di bumi. Wa atainahu, dan kami telah berikan kepadanya, min kulli syai'in, bagi setiap sesuatu, sababa, sebab. Maknanya Allah Ta'ala berikan kekuasaan pada Zulkarnain di bumi, dan Allah juga bagi pada Zulkarnain sebab. Sebab ni kalau kita nak mudah faham, kita kata pemangkin. Kan, ataupun asbab lah orang kata, asbab. Contoh orang kata, apakah asbab ataupun faktor pemangkin kamu berjaya? Oh, faktor saya ialah sekian. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada Zulkarnain ini asbab-asbab yang membolehkan dia mencapai kejayaan dalam pemerintahan. Maka para ulama membincangkan apakah asbab yang dimaksudkan. Apakah asbab pemangkin yang menjadi tangga untuk Zulkarnain berjaya tu? Berkata Ibn Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, As-Suddi, Qatadah, Ad-Dhahhak, ni ramai ni ulama ni mengatakan sebab di sini maksudnya lah ilmu. Ilmu itulah asbab, faktor yang menyebabkan Zulkarnain berjaya. Jadi yang dimaksudkan dengan wa atainahu min kulli syai'in sababa ialah Allah bagi ilmu pada Zulkarnain. Maka kalau mengikut tafsiran pertama ini, jelas menunjukkan bahawa ilmu tu memainkan peranan yang sangat penting. Sebab itulah dikatakan bahawa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nak dunia hendaklah dengan ilmu, siapa yang nak akhirat hendaklah dengan ilmu, dan siapa yang nak kedua-duanya juga mestilah dengan ilmu. Kalau berdasarkan tafsiran Ibn Abbas dan lain-lain ni, sababa di sini maksudnya ialah ilma. Allah bagi ilmu. Dengan ilmu tu dia berjaya. Dia berjaya dalam pemerintahan dia. Ada juga pendapat yang lain seperti pendapat Qatadah. Qatadah mengatakan bahawa maksud sababa di sini maksudnya ialah manazilul ard wa a'lamuha. Tempat-tempat persinggahan di bumi dan juga tempat-tempat tinggi. Jadi mungkin maksud beliau ialah Allah Ta'ala telah memudahkan, sampaikan Zulkarnain ini bila berjalan, Allah Ta'ala temukan dia kepada puncak-puncak bukit yang tinggi-tinggi. Bila kita berada di tempat yang tinggi, maka kita punya pandangan kita luas. Kita akan nampak helikopter view. Kita akan nampak, oh sana ada laut, sana ada bukit, sana ada jalan, sana ada lembah. Dari situ dia, Zulkarnain boleh mengatur strategi sehingga akhirnya boleh menguasai seluruh dunia. Itu kalau yang saya fahamlah daripada kata-kata Imam Qatadah. Manakala pendapat ketiga mengatakan bahawa sababa di sini maksudnya ialah penguasaan bahasa. Ini dinyatakan oleh Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Jadi Abdul Rahman bin Zaid mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengajarkan kepada Zulkarnain ini pelbagai bahasa. Sehingga kata Abdul Rahman, Zulkarnain ini tidaklah berperang dengan satu kaum, melainkan dia boleh bercakap dengan kaum itu dengan bahasa kaum itu. Dia perang katalah orang India, dia cakap bahasa India. Dia perang orang Cina, dia cakap bahasa Cina. Oh, hebat. Mana tak hebatnya? Bila dia pergi perang di Mongolia, dia boleh cakap bahasa Mongolia. Hebatlah. Jadi sababa di situ kata Abdul Rahman bin Zaid, maksudnya Allah ajarkan pada dia ilmu, bahasa. Dia tahu macam-macam bahasa. Dengan bahasa-bahasa itulah dia boleh menguasai seluruh dunia. Kan? Dia boleh menguasai seluruh dunia. Manakala pendapat keempat, tadi pendapat pertama ilmu, kedua tempat-tempat dan juga tempat-tempat persinggahan dan tempat-tempat tinggi di bumi. Pendapat ketiga ilmu bahasa. Pendapat keempat ni mengambil makna umum. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir dan juga Syekh Tantawi. Ini pendapat yang lebih mudah, lebih jelas, clear, tak ada tak ada susah-susah nak faham. Sababa di sini kalau mengikut tafsiran keempat, Imam Ibn Kathir mengatakan maksudnya ialah jalan-jalan dan juga
wasilah. Segala asbab lah makna kata. Segala asbab yang membolehkan seseorang itu menguasai dunia. Contohnya apa? Syekh Tontowi bagi contohnya ialah peralatan untuk perang. Kan? Maknanya Zulkarnain itu Allah Ta'ala kurniakan bahawa dia memiliki peralatan perang yang hebat. Dengan peralatan perang memang dapat menguasai dunia. Dan juga tentera yang ramai. Itu pun termasuk juga dengan dalam erti kata sababa. Dan juga bangunan-bangunan. Dia ada bangunan-bangunan banyak. Senang kata sababa di sini kalau mengikut tafsiran yang lebih umum, seperti mana tafsiran Ibn Kathir, maksudnya ialah segala asbab yang membolehkan seseorang itu menguasai dunia, itulah diberikan kepada Zulkarnain. Ini jelas. Kan sebab dia umum. Ada pendapat kelima, tapi pendapat ini adalah pendapat Israiliyat. Imam Ibn Kathir kata ini adalah Israiliyat, iaitu pendapat Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ni memang asalnya orang Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Ya. Jadi Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahawa maksud sababa di sini, maksud Allah berikan pemangkin kepada Zulkarnain ni, maksudnya Allah bagi kebolehan pada Zulkarnain boleh naik ke langit. Dan dia pernah mengikat kudanya di planet Suraya. Planet Suraya ni bahasa Melayu saya tak pasti apa. Mustari ke, Zuhal ke macam itulah. Ataupun planet Marikh ke. Tapi dalam bahasa Arab dipanggil Suraya. Tu yang ramai orang Melayu bernama Suraya tu. Kan? Asalnya Suraya. Jadi Ka'ab al-Ahbar kata Zulkarnain ni pernah ikat kuda dia dekat sana tu. Pernah tambat kuda dekat sana. Perkara ni bila diketahui oleh Muawiyah sahabat Nabi. Kan? Sayyidina Muawiyah mengingkarinya. Dan Imam Ibn Kathir kata apa yang diingkari oleh Muawiyah itu betul. Perbuatan dia menolak tafsiran itu betul. Sebab apa? Sebab itu adalah daripada sumber Israiliyat. Ka'ab al-Ahbar memang dia asal orang Yahudi. Mungkin dia terbawa-bawa apa yang dia belajar ketika dia Yahudi tu, dia terbawa-bawa sehingga dalam tafsir. Lalu dikesan oleh Muawiyah tegur dia. Muawiyah kata tak betul. Muawiyah mengingkarinya. Dan Imam Ibn Kathir kata memang betul lah tindakan Muawiyah. Ya, sebab pendapat itu bersumber daripada sumber-sumber Israiliyat yang telah diselewengkan, telah ditukar tambah dan sebagainya. Jadi kita tak sepatutnya pegang lah. Jadi kalau saya pegang yang umum saja. Sababa tadi maksudnya ialah Allah berikan kepada dia segala keperluan yang diperlukan oleh seseorang untuk meluaskan kekuasaannya. Tentera yang ramai Allah bagi, senjata yang hebat Allah bagi, ilmu Allah bagi, segala-galanya. Sebab itulah sunnatullah di muka bumi. Kalau nak berjaya, asbab. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan bagaimana tindakan Zulkarnain, fa'atsba'a sababa. Lalu dia menuruti asbab. Dia dah tahu dah inilah asbab-asbab yang Allah beri pada aku. Aku ada tentera ramai. Lalu dia gunakan asbab tu. Kan? Macam kita lah nak kenyang, makan. Nak berjaya, belajar. Macam tu. Ya, nak kaya, kerja. Jadi itu semua adalah asbab. Jadi Zulkarnain fa'atsba'a sababa. Lalu dia mengikuti sebab yang Allah Ta'ala berikan pada dia tu. Pemangkin-pemangkin yang Allah berikan pada dia. Hatta idza, sehinggalah apabila balagha, dia sampai kepada maghribasy syams, tempat tenggelamnya matahari. Tempat tenggelam matahari maksudnya di hujung barat. Di mana tempatnya? Wallahu alam. Wajadaha, Zulkarnain mendapati matahari itu taghrubu, tenggelam, di dalam ainin, mata air, hamiah, yang hitam. Yang hitam. Hamiah ini asal daripada kalimah ham'ah. Ham'ah maksudnya ialah selut yang hitam. Jadi Zulkarnain nampak di hujung barat itu matahari bila tenggelam di dalam, masuk ke dalam mata air yang pekat macam lumpur dan warnanya hitam. Itu kalau mengikut qiraat kita baca hamiah. Tetapi ada qiraat lain seperti qiraat Ibnu Amir, Hamzah dan juga Al-Kisai. Mereka membaca qiraatnya ialah hamiyah. Hamiyah. Kalau hamiyah bermaksud panas. Kalau mengikut qiraat tersebut,
tafsiran ayat ini ialah Zulkarnain mendapati matahari tenggelam di dalam air yang panas. Air yang panas. Jadi sebenarnya apa sebenarnya yang nak dikatakan di sini? Kita ambil mudah saja, kita ikut tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata maksud mata air di sini maksudnya laut. Laut sebenarnya. Ainin tu kalau ikutkan memanglah mata air, kan, mata air. Tapi Ibnu Katsir dia tafsirkan maksudnya laut, al-bahr. Dan kata Ibnu Katsir, kata Syekh Tontawi, memanglah kalau sekiranya kita berada di waktu senja di hujung di pantai belah barat, memang kita akan nampak matahari itu seolah-olah masuk dalam laut, kan? Cuma laut tu disifatkan gelap, warnanya tu hitam, gelap. Mungkin waktu tu gelap ke, wallahu alam. Dan kalau mengikut qiraat yang membaca Hamiyah, bermaksud air laut tu pun air yang macam suam-suam, panas sikit. Jadi hanya nak menggambarkan bahawa matahari itu terbenam dalam laut, dan suasana ketika itu gelap, atau air itu warnanya gelap, mungkin dasar lautannya mungkin warna hitam ke apa, dan dia air itu pun panas, bukan air sejuk. Memang laut memang biasa panas lah, kan. Itu saja, tak ada apa pun, ya. Dan kata Syekh Tontawi, ini bukanlah hakikat sebenar, bukanlah hakikatnya memang matahari itu masuk dalam air, tak. Matahari besar, macam mana boleh masuk dalam laut? Ini hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh mata kasar Zulkarnain sahaja. Itulah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala, berdasarkan apa yang dilihat oleh Zulkarnain sahaja. Okey. Kemudian di hujung barat itu, bila Zulkarnain nak pergi barat yang paling barat, yang memang dah tak ada hujung lagi dah, memang dah sampai hujung dunia, di mana tempatnya wallahu alam. Yang penting ialah matahari, nampak matahari tenggelam di situ. Wajada indaha qauma. Dan Zulkarnain mendapati di sisinya, maknanya di tempat itu ada satu kaum. Ya. Di tempat itu, kalau mengikut satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Katsir, tempat itu adalah satu bandar yang mempunyai 12,000 pintu. 12,000 pintu. Kalau nak tahu tempatnya di mana, bolehlah cek mana tempat yang ada 12,000 pintu. Tapi zaman dulu lainlah kan dengan sekarang. Makna kata tempat tu mungkin makna kata makmur lah, kan, bukannya kampung ke apa. Kalau kampung tak sampailah 12,000 pintu, kan. Di mana tempatnya wallahu alam, di Spanyol ke mungkin. Spanyol kan dia di hujung, kan, hujung Eropah mungkin, wallahu alam. Yang penting di sana ada 12,000 pintu sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan lagi, Syekh Tontawi mengatakan di tempat itu, ya, orang-orangnya adalah orang-orang yang belum sampai agama Islam kepada mereka. Mereka ni ahli fatrah. Ya, lalu Zulkarnain dakwah kaum tersebut, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang masih lagi tidak beriman, masih lagi dalam keadaan kafir. Tapi Zulkarnain sudah pun berdakwah pada mereka. Sebab tu tadi disebutkan bahawa Zulkarnain ini orang yang banyak berdakwah. Dia pergi satu tempat dan dia dakwah. Sebelum perang, dakwah dulu. Bukannya terus bunuh. Tak, kita dakwah dulu, bagi penerangan pada dia. Lalu setelah berdakwah, kulna. Berdakwah tu tak ada disebutkan dalam ayat ni, cuma disebutkan dalam tafsir. Zulkarnain sampai di tempat tersebut dan Zulkarnain berdakwah kepada Allah Ta'ala, ajak mereka supaya menyembah Allah Ta'ala. Lalu kulna, kami mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain. Inilah yang mungkin dijadikan dalil bagi pendapat yang mengatakan Zulkarnain itu Nabi. Sebab seolah-olah ayat ini menunjukkan ada wahyu diturunkan kepada Zulkarnain. Tetapi kata Syekh Tontawi rahimahullah ta'ala, ya, mungkin ada perintah Allah Ta'ala itu diturunkan melalui ilham. Allah beri ilham pada Zulkarnain, bukan wahyu. Mungkinlah. Ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, imma an tu'azziba, sama ada kamu mengazab, maknanya menghukum orang-orang yang masih dalam keadaan kufur setelah kamu dakwah dia, dah bagi penerangan masih lagi kufur, mungkin kamu boleh mengazab mereka. Wa imma an tattakhidha fihim husna, dan boleh juga kamu juga ada pilihan untuk melakukan baik, berlaku baik terhadap mereka, maknanya kata memaafkan dan sebagainya. Lalu apa jawapan Zulkarnain? Apa pilihannya? Qala, kata Zulkarnain, amma man zalama, adapun orang-orang yang zalim.
Maksud zalim di sini maknanya berterusan dalam keadaan kufur, kan? Atau dalam keadaan syirik. Sebab Allah Taala beritahu, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi zalim di sini maksudnya syirik, kufur dan sebagainya. Kata Dzulkarnain, adapun orang-orang yang zalim, maksudnya masih lagi berterusan dalam keadaan kufur dan keadaan syirik walaupun sudah didakwah. Fasaufa nu'adzibu. Maka kami akan mengazab mereka, menghukum mereka. Summa yuraddu ila rabbih, kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, maknanya mati, kembali ke akhirat. Fayu'adzibuhu, lalu Tuhannya lalu dia iaitu Tuhannya akan mengazab si kafir tadi, azaban nukra, azab yang nukra. Nukra di sini maksudnya dahsyat kalau tak silap ya. Nukra, azaban nukra, keras ya. Ya, saya tengok dalam tafsir. Okey, azab yang keras. Wa amma, jadi Zulkarnain kata kita akan lawan. Kita akan hukum mereka sebab dah didakwah, bukannya belum didakwah, sudah didakwah, sudah diterangkan tentang tauhid dan sebagainya. Jadi layaklah dihukum. Memang macam tu pun kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi SAW berikan peringatan semua dakwah, maka diberi pilihan sama ada nak membayar jizyah ataupun perang. Tapi kalau memang berkeras nak perang, perang. Ya. Wa amma man amana wa amila salihah, dan adapun orang yang beriman dan beramal soleh, yang mana di kalangan penduduk tu ada yang beriman, beramal soleh, maknanya mereka memilih untuk menerima dakwah, falahu jazaa'il husna, maka baginya ganjaran yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan berkata kepadanya daripada urusan kami yang mudah. Maksudnya kami akan perintahkan dia perintah yang baik-baik sahaja. Ya, maknanya tidaklah diberat-beratkan urusannya dan sebagainya. Amrina yusra, perintahkan pada dia perintah-perintah kami yang tidak memberati. Ya, orang-orang yang beriman maka kami berikan layanan baik, kami perintahkan pada dia perintah-perintah yang mudah, yang tidak memberati. Summa atba'a sababa, kemudian Zulkarnain menuruti lagi asbab. Maknanya meneruskan lagi perjalanannya dengan segala asbab-asbab yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dengan tenteranya, dengan senjata dan sebagainya, sampai pada satu tempat, hatta idza balagha, sehingga apabila sampai kepada matli'ash syams, tempat terbit matahari. Tadi tempat terbenam. Ya, yang ni tempat terbit matahari. Maknanya di timur lah, tadi di barat, kemudian sekarang di timur. Wajadaha Zulkarnain mendapatinya. Nya di situ maksudnya ialah matahari. Mendapati matahari tatlu'u ala qaumin. Matahari itu terbit ke atas satu kaum. Maknanya matahari itu terbit ke atas satu kaum, lam naj'al lahum, kaum yang mana kami tidak menjadikan bagi mereka min duniha sitra, pelindung daripada matahari. Zulkarnain jumpa satu kaum yang memang terdedah kepada matahari. Terdedah kepada matahari. Apa maksudnya di sini? Kaum apa yang dimaksudkan di sini? Ya, kata Sa'id bin Jubair, mereka itu ialah satu kaum yang merah. Merah. Kulitnya warna merah. Dan mereka ni pendek-pendek. Macam orang Melayu je ni. Sebab merah ni dalam bahasa Arab, kadang-kadang coklat pun dipanggil merah. Dalam bahasa Arab, kalau dikatakan laki itu merah, dia ada kalanya membawa maksud merah tu maksudnya macam kita ni. Ni bagi orang Arab dikira merah. Coklat merah tu ada kalanya sama bagi orang Arab. Jadi kata di merah, kata Sa'id bin Jubair, merah, pendek, rendah. Tapi ini lain kot. Masakinuhum al-ghiran, tempat tinggal mereka ialah di dalam gua. Kau orang asli zaman dulu ke? Wallahu alam. Dan ni memang rasa macam Melayu ni. Wallahu alam lah. Kata Sa'id bin Jubair, aktsaru ma'ishatihim minas samak, kebanyakan sumber hidup mereka ialah daripada ikan. Mereka ni makan ikan.
Mereka ni makan ikan. Ni kalau mengikut Sa'id bin Jubair. Ya, jadi yang dimaksudkan bahawa Nabi Zulkarnain menjumpai satu kaum di timur, maksudnya lah ni dia orang dia, kata Sa'id bin Jubair. Orangnya merah, kulit merah, maknanya coklat-coklat macam kita, dan rendah, tak tinggi sangat macam orang Arab. Mereka tinggal dalam gua, macam orang asli, ada sikit-sikit macam orang asli. Dan kehidupan mereka ni bergantung pada ikan, makan ikan. Mereka tinggal dalam gua. Okey, itu satu pendapat lah, satu pendapat. Pendapat Sa'id bin Jubair. Pendapat Qatadah mengatakan bahawa mereka itu adalah Zinj. Zinj ni kalau dalam bahasa Inggeris pun panggil Zinj, Z-I-N-G. Zinj ni ialah Afrika Tenggara. Afrika Tenggara. Memang Afrika Tenggara, pantai mereka ialah pantai timur, menghadap ke timur. Kalau Afrika Barat, menghadap ke barat lah. Dia tenggara kan, macam kita Asia Tenggara kan. Afrika belah bawah tu, yang belah tepi ni, belah kanan ni. Jadi mereka tu memang memang kulit pun coklat, tapi taklah rendah kan, wallahu alam lah. Dan mereka kata Qatadah, Afrika Tenggara, duduk di Afrika Tenggara. Cuma itulah, dari segi timurnya tu taklah timur sangat Afrika ni. Kan? Timur ni macam belah-belah Asia ni lah. Baru dipanggil, memang layaklah dipanggil timur. Wallahu alam lah. Kita pun hanya sekadar pengetahuan saja. Tak penting pun kita tahu siapa sebenarnya, orang Melayu ke, orang Jawa ke, tahu orang siapa orang Bugis ke apa ke dia jumpa. Wallahu alam. Apa yang penting ialah kita nak faham tu apa maksud Allah Taala kata lam naj'al lahum min duniha sitra. Kami tidak menjadikan bagi mereka itu penghalang daripada matahari. Kata Imam Ibn Katsir, maksudnya ialah tempat itu tidak ada binaan dan tidak ada pokok. Kalau macam ni bukan orang Melayu lah. Melayu banyak pokok. Tidak ada binaan dan tidak ada pokok. Menyebabkan mereka ni memang terdedah pada matahari. Kan? Terdedah kepada matahari. Jadi kulit mereka ni merah macam itulah. Ya, kalau ikut Syekh Tantawi rahimahullahu taala, mereka ni bukan saja tak ada binaan, tak ada bangunan, bahkan mereka juga tak berpakaian. Mereka ni tak berpakaian, mungkin pakai cawat saja ke, wallahu alam. Hanya tinggal di gua-gua ataupun lubang-lubang dalam bukit, begitulah. Yang penting tempat mereka ialah di bahagian timur. Adakah maksudnya di mana? Adakah satu maksudnya ialah kaum Korea, orang asli Korea ke, orang asli Cina ke, Mongolia ke? Mungkin sebab tu semua di timur, ataupun Indo Cina ke, kan, Vietnam, Laos, apa semua tu, Kemboja dan sebagainya, atau Thailand ke, wallahu alam. Yang penting di timur. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah, dan sesungguhnya kami telah ahatna bima ladaihi, kami telah meliputi apa yang ada padanya, iaitu apa yang dilihat oleh Zulkarnain itu, semuanya kami telah mengetahuinya. Khubra, segala-gala yang hal keadaan yang dilihat oleh Zulkarnain itu semuanya kami mengetahuinya. Jadi Allah nak beritahu kepada kita bahawa sebenarnya kalau kita nak kaji macam mana sekalipun, sebenarnya yang lebih mengetahui ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kata wallahu a'lam saja. Okey. Kemudian ayat yang ke-92, 93 dan seterusnya ini cerita tentang Zulkarnain berjumpa dengan Ya'juj Ma'juj. Yang ni memang panjang. Jadi insya-Allah saya rasa cukup kita berhenti di sini. Ya, sebab perbincangan tentang Ya'juj Ma'juj ni memang sangat panjang. Dan sumber lain daripada tafsir, sumber lain seperti dalam hadis dan sebagainya pun memang banyak. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan pada kuliah yang akan datang. Dan mungkin kita kuliah yang akan datang rasanya boleh habis ni kot. Bolehlah kalau laju-laju sikit. Mungkin lagi sekali atau dua kali. Panjang sebab yang hujung tu dia tak banyak sangat tafsirnya. Yang innal ladzina qalu tak apalah. Tak apa, kita belajar kan nak kerja apa pun, kita bukan ada peperiksaan semesta pun.
Kalau universiti ialah nak laju. Mungkin lagi 2 kali lah insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ini insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita, amalan kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dapatlah kita sampaikan pada orang lain insya-Allah. Wallahu alam, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.